لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan dan puan-puan, budi pekerti, budi bahasa ini merupakan sendi kepada bangsa kita. Sampaikan ada di dalam khazanah Melayu. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Pepatah Melayu sentiasa menyebut, tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa, sendi bangsa ialah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Begitulah pentingnya budi ini. Sebab itu kedatangan Rasulullah SAW, mesej yang dibawa adalah persoalan budi pekerti. Sepanjang hayat Rasulullah SAW, baginda berjuang untuk membawa manusia ini kepada budi pekerti yang baik dan akhlak yang diterima oleh Islam. Itu mesej yang utama. Sebab itu dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, yang paling berat sekali apabila Allah Subhanahu Wa Taala timbang, yang paling berat besok itu ialah taqwa, dan yang keduanya ialah budi pekerti ataupun akhlak. Jadi nampaknya sentiasa seiringan, sentiasa bergandingan. Cukup serasi antara takwa dan juga akhlak yang baik. Orang yang bertakwa ialah orang yang berakhlak baik. Kalau ada orang yang mengatakan saya bertakwa tetapi tidak ditampilkan dengan akhlak yang baik, sesungguhnya dia belum sampai lagi kepada peringkat akhlak ataupun takwa, karena tidak diiringi dengan budi pekerti. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang lelaki datang. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak cerita pada aku dengan paling simple, paling komprehensif sekali cerita tentang Islam. Cerita mudah-mudah lah, tak usah lah cerita susah-susah ya Rasulullah. Mal Islam. Nabi kita nak tahu Islam yang simple saja. Husnul khuluq, budi pekerti, akhlak baik. Islam ni apa? Tanya lagi. Husnul khuluq. Kali kedua Nabi jawab. Mal Islam. Tanya lagi kali ketiga. Husnul khuluq. Nabi tanya lagi sahabat ni, yang kata baik ini di mana mulanya? La taqda. Mula dulu dengan jangan marah. Cepat marah, bikin bahan. Itu merupakan pembuka pintu, muqaddimah, laluan kepada perkara-perkara ataupun akhlak-akhlak yang tidak baik. Kadang-kadang kita memang nak buat baik, tapi sayangnya kadang-kadang kita tak tahu mana yang baik dengan mana yang tak baik. Seorang sahabat datang pada Rasulullah SAW. Para sahabat ni memang tabiat mereka ya. Kalau kita buka hadis kita akan jumpa tabiat sahabat ni, dia suka minta Rasulullah wasiat. Pesanlah, ingatkan diri saya macam mana ya. Ya Rasulullah, nasihatkanlah aku, wasiatkan aku ni nak buat apa dalam hidup ni. Nabi kata, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwa kepada Allah di mana kamu pergi, ingat Tuhan. Sahabat tak berhati, tambah lagi Rasulullah. Macam mana nak jadi, tambah lagi Rasulullah, ingatkan dekat aku. Nabi kata, susulilah perbuatan yang tak baik itu dengan perbuatan yang baik, maka insya-Allah yang tak baik itu akan terhapus. Ittabi'is sayyi'atal hasanata tamhus sayyi'ata. Maknanya kadang-kadang kita nak buat pekerti yang baik, nak jadi akhlak yang baik, kadang-kadang secara tak sengaja dalam duk jaga, tak nak marah dan jaga, kadang terjadi juga nak buat macam mana. Maka bila dah terjadi, susuli dengan cepat-cepat perbuatan yang baik, maka insya-Allah perbuatan yang buruk itu terpadam. Jadi akhlak baik yang sentiasa boleh kita buat. Jangan kita sangka, saya memang dah orang kenal kata saya tak baik, jadi nak baik pun tak guna. Tak. Nabi kata kalau ada tak baik, cepat-cepat buat baik. Maka yang tak baik itu terhapus dengan segala amalan-amalan yang baik. Dan yang ketiga Nabi kata,
carilah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini sesungguhnya di mana pun akan sesuai. Jadi akhlak yang baik ini sebenarnya, budi pekerti yang baik ini mempengaruhi amalan-amalan lain. Sebab itu satu kisah yang cukup masyhur di zaman Nabi. Orang datang cerita pada Nabi, seorang perempuan siang puasa, malam berjaga, malam ibadat, tapi akhlak tak bagus. Tolak ansur dengan jiran tak ada, langsung berkira, ya Allah, orang ni macam mana? Hiya finnar. Akhlak ada kaitan dengan amalan kita. Amal baik macam mana pun, akhlak tak baik, maka bagi Nabi penilaian tak ada. Nabi tak nilai benda-benda macam tu. Sebab itu antara harta dengan akhlak ini lebih berpengaruh akhlak. Nabi menyebut, baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang maksudnya, manusia itu tidak boleh mempengaruhi manusia lain dengan harta. Kamu tak boleh beli orang dengan harta. Tapi akhlak yang baik itu boleh mempengaruhi wajah yang manis, budi pekerti yang elok, boleh mempengaruhi kepada manusia. Dan akhlak yang buruk itu akan merosakkan segala amalan-amalan baik yang pernah kita buat. Maka dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, akhlak buruk tu kalau nak umpama dengan akhlak baik, akhlak buruk tu macam dengan cuka masuk dalam susu. Cuka masuk dalam susu, habis tuan-tuan dan perempuan, dia timbul jadi berketul-ketul. Tak boleh buat apa dah. Dia jadi tairu gitu. Dia jadi yogurt. Maka macam itulah akhlak buruk, ibadat banyak mana pun maka akan jadi rosak apa yang telah kita perlakukan. Jadi manusia ini sebenarnya merupakan satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia. Kemuliaan manusia ini terletak kepada akhlak yang baik. Kalau sekiranya manusia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik, martabat manusia ini akan jatuh kepada martabat seperti haiwan. Dan akhlak yang baik ini bermula daripada akal fikiran yang sihat. Untuk menjamin kita buat akhlak yang baik ini, kita nak kena pastikan akal kita sihat. Lalu paling penting sekali tuan-tuan dan perempuan, bila kita bincangkan tentang akhlak yang sihat ni, kita kena ada 3 benda dalam hidup kita. Apa dia? Maka ini hadis. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia 3 benda yang menjamin kita berakhlak? Nabi sebut, pertamanya takwa, keduanya akal yang waras, ketiganya bercampur masyarakat. Setengah orang nak berakhlak baik, tak mau kawan lah dengan siapa pun. Kawan ni payah, ada saja tak kenal, tak payah masuk persatuan apalah, tak payah masuk persatuan lagi bergaduh, tak payah buat apa, duduk di rumah diam-diam. Tak betul. Akhlak baik ni, nak tahu kita akhlak baik bila duduk dalam masyarakat lah. Kalau kita seorang-seorang memang kita tak tahu kita ni baik ke tidak. Tapi bila bercampur, bila berjiran, baru kenal lah baik ataupun buruk. Maka tuan-tuan dan puan, kita akan jelaskan tentang 3 perkara ini. InsyaAllah kita bertemu selepas ini, kita menjelaskan tentang takwa, akal dan juga bercampur dengan manusia. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, bila kita bercakap tentang takwa, Nabi menyebut bahawa 3 senjata yang kita kena ada. Takwa ni dia melindungkan kita daripada perbuatan maksiat. Yang keduanya akal yang waras ini, dia mencegah kita daripada bertindak dengan tindakan yang bodoh. Yang ketiganya, nak tahu akhlak baik bila bercampur dengan manusia. Bila bercampur baru tahu. Sebab itulah Umar sebut, kamu tak kenal orang melainkan 3 perkara. Bila kamu berjiran dengan dia, baru kamu tahu perangai macam mana. Yang keduanya, apabila kamu biasa bermuamalah dengan wang ringgit dengan dia, baru kamu tahu. Punya kedekut berkira 2 sen, ya, keluar dengan dia, orang belanja dia makan cepat, nak tunggu dia belanja dia tak makan, kalau dia belanja cukup macam, kenal lah tu. Yang ketiga, kamu bermusafir dengan dia, baru kamu tahu tawaduk ataupun tidak dia ni. 3 pekerti yang kita kena tengok, baru kita boleh kata kita kenal orang. Kalau tidak, tuan-tuan dan perempuan, tidak. Dan Nabi juga menyebut, di akhirat besok, kalau seorang isteri perempuan itu ada banyak suami bukanlah banyak kahwin suami 2, 3, 4. Tak, dia kahwin, suami itu bercerai, kahwin lagi. Kemudian perempuan dia tanya Rasulullah, kami ni banyak suami, cerai-cerai ni, besok dengan suami mana nak bertemu di akhirat ni? Nabi kata suami yang paling baik budinya, itulah dia akan bertemu, yang paling baik akhlaknya. Cukup cantik tuan-tuan dan puan kalau kita cuba kaji, tengok apa Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya. Satu hari anaknya kata, wahai ayah, apa benda yang manusia kena buat dalam dunia ni? Ayahnya kata, 1 je, pegang pada agama. Kalau 2 apa? Tadi sebut 1, kalau 2. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu salat subuh
bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Ada harta, pandai kendalikan harta, insya-Allah itu terbaik. Kalau 3 apa dia? Tanya anak Luqman. Kalau 3 ada agama, ada harta, ada malu. Ya, ada agama, ada harta, ada perasaan malu. Kalau 4 kata Luqman, ada agama, ada harta, ada malu, ada akhlak baik. Kalau 5 Luqman jawab, ada agama, ada harta, ada malu, ada akhlak baik, ada pemurah. Kalau 6, tak payah 6. Sampai habis dah, tak ada habis dah. Tak payah 6 kata Luqman. 5 ni cukup. Kalau kamu ada 5 ini, maka terkumpullah segala akhlak-akhlak baik dalam diri kamu. Maknanya kita ni kena tengok dari segi akhlak baik, pemurah, malu, dan bagaimana muamalah kita dengan harta. Gelojohkah kita ni dengan harta? Rakuskah kita ini dengan harta? Sampai kita tidak memikirkan, menolak persahabatan, menolak adik-beradik kerana harta. Kita tolak tepi nilai-nilai ini semua kerana harta, kerana sedikit yang kita cari. Adakah itu kita? Kalau itulah kita, maka sebenarnya kita tidak mempunyai nilai dan akhlak yang baik. Ini Luqman Al-Hakim menceritakan sendiri. Ya, bagaimana kita nak mula dengan akhlak yang baik? Ataupun where to start, kita tak, di mana permulaannya? Ibn Abbas menyatakan, setiap bangunan itu ada sendi, dan setiap sendi itu ada dia punya ketentuan. Sendi Islam itu begitu juga adalah pada akhlak yang baik. Mulalah dengan akhlak macam mana pun. Akhlak baik ini kita tengok daripada sekecil-kecilnya lah, tuan-tuan dan puan. Tengok yang very simple, yang mudah-mudah je lah. Kita parking kereta. Ada hamba Allah datang, dia pun nak cari parking. Memang tak ada parking. Dia nampak macam kita tu berjalan dekat kereta, macam nak keluar lah daripada parking tu. Hamba Allah ni pun tunggulah kita keluar. Kita nampak orang tunggu kita parking, kita pun lagi lambat-lambat. Buka pintu, cakap telefon dulu punya lama. Yang hamba Allah tu duduk tunggu nak keluar ke, tak keluar ke. Tunggu punya lama, tak keluar. Elok dia berjalan ke depan, kita pun keluar. Akhlak tak baik. Dia berasa macam tempat parking tu dia punya dah. Aku cari penat-penat tadi, senang je kau nak ambil. Tu akhlak tak baik. Tengok yang simple lah, tuan-tuan dan puan. Tak payah tengok yang jauh-jauh. Kita mulakan dengan kehidupan harian. Parking katakan kita melambatkan. Kadang-kadang kita parking kereta ni merentang ataupun kita kata mengganggu jalan. Ini yang Nabi sebut ni, iman ini ada banyak cabang, 60 cabang lebih. Paling rendah cabangnya ini ialah mengubah duri di jalan. Maksud ubah duri ni simboliknya tak mengganggu jalan. Nabi marah ganggu jalan. Nabi marah pun dia pekerti orang suka duduk lepak tepi jalan. Sahabat-sahabat kata rumah kami sempit, Rasulullah nak duduk kat mana? Duduk tepi jalan, bukan ada tempat. Nak duduk tepi jalan kena jaga hak jalan. Hak jalan apa? Jaga, jangan ganggu orang, jangan menyakiti orang, bagi salam. Itu dia. Budi pekerti. Ini kita parking kereta, kita tak peduli tepi rumah orang ke, depan je pagar dia ke, sampai dia nak keluar pun tak boleh. Jenuh hon pula, cari pula siapa yang parking dekat situ. Akhlakkah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan? Islam bukan diukur dari segi luarannya saja, tapi akhlak itu merupakan jauhar ataupun core ataupun dasar sebenarnya dalam Islam. Dan begitu juga Hasan Al-Basri kata, nak mula budi pekerti ni bukan susah, muka manis saja. Bermula dengan wajah yang manis. Bertemu orang dengan wajah yang manis dalam setiap keadaan. Yang keduanya tak kedekut untuk belanjakan wang ringgit pada kebajikan. Tak ada masalah lah. Sebab dia tahu harta ni harta Allah. Dulu pun tak ada, Allah yang bagi. Dan yang ketiganya, cegahlah diri daripada menyakiti orang. Itu akhlak yang baik. Dan yang keempatnya, berusahalah untuk mencari keredaan Allah dan sesama untuk berseronok sama manusia. Maknanya tak usahlah cari gaduh sama manusia. Itu dia akhlak yang baik. Daripada benda-benda yang simple kita tengok everyday life kita, termasuklah kita pergi pejabat, kita naik lift saja, nak keluar lift tu tekan habis hutang sampai 27. Dia naik dekat nombor 5 dia tekan habis semua. Penyakit hamba Allah tunggu tu jenuh, tunggulah lift tu naik 27 baru nak turun pula. Tu akhlak tak baik. Tengok daripada yang simple. Anak-anak kita daripada kecil
Pergi ke pasar raya tu saja, tekan bagi banyak, seronok. Kita pun seronok tengok anak. Tak betul tuan dan perempuan. Kita kena latih akhlak yang baik. Jangan menyusahkan orang. Nabi marah macam ni. Nabi marah. Akhlak yang paling simple. Kita tengok juga kadang-kadang buka pintu. Ya Allah, orang putih kenapalah akhlak dia boleh jadi akhlak baik. Kalau dia buka pintu, dia nampak ada orang di belakang dia, pintu tu dia tahan untuk orang lain jalan. Yang susahnya kita tak berapa putih ni. Buka pintu tu lepas kena hidung-hidung orang belakang tu. Tak ada langsung kita kata akhlak sesama kita ni sampai kita kata boleh kita berlakukan akhlak yang baik. Kita akan bincang selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Hakikat akhlak ini ialah bukan akhlak yang berlaku pada satu masa. Akhlak ni benda kena jadi tabiat. Sebab itu bila kita cakap tentang akhlak yang merupakan tabiat, tabiat maknanya bukan hari ni je baik. Memang jenis baik. Memang spesies baik. Bukan makna kata hari ni baik ada sebab. Tak. Hakikat akhlak itu ialah sesuatu yang meresap di dalam jiwa kerana kita telah biasa melakukan perkara tersebut. Lalu atas dasar ini tuan-tuan dan perempuan, kita kena membiasakan diri kita dengan akhlak yang baik. Di antara budi pekerti yang dituntut dalam Islam, pertama yang kan Nabi sebut tadi bila sahabat tanya, Nabi sebut kita dalam segmen pertama tadi kita jumpa, la taghdab, jangan marah juga jangan dendam. Wa'fu wasfah, dah maaf, jangan dendam. Jangan dendam. Tuan-tuan dan perempuan, kita bersalam kadang-kadang di hari raya, minta maaf zahir batin, baru je pusing ke belakang. Aku tak lupa apa dia buat. Kita dendam. Cukuplah kalau moyang kita dalam legenda marahnya itu sumpah sampai 7 keturunan. Kita cukuplah, jangan bawa tabiat berdendam sampai macam itu. Nabi SAW telah menunjukkan satu contoh yang cukup baik dalam persoalan akhlak yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam peristiwa perang Uhud, cukup tragis kepada Nabi perang Uhud ini. Kerana salah seorang daripada yang syahid dalam perang Uhud ini adalah Hamzah, bapa saudara atau paman kepada Nabi. Kematian Hamzah bukan kematian yang biasa. Kematian yang ini dibunuh oleh seorang Habsyi yang menamakan dirinya Wahsy, yang merupakan hamba suruhan kepada Hindun. Hindun ini dia berdendam. Dia berasa sakit hati sungguh kerana di dalam perang Badar itu mati bukan mati abang, bapa, adik, saudara, mati habis dalam perang ini. Dia kata, aku tahu yang bunuh semua adik-beradik aku ni adalah Hamzah dan aku bersumpah aku akan bunuh dia. Jadi dia bela seorang budak bernama Wahsy. Budak ini datangnya daripada Habsyi. Wahsy yang datang daripada Habsyi, orang hitam. Dan orang hitam ni dia ada satu kemahiran. Kemahiran dia ialah bila dia lembingnya itu dicampak tepat kena. Jadi Wahsy ni datang dicerita pada Nabi. Dia kata, akulah orang yang bunuh Hamzah. Sampai setelah aku bunuh, aku tengok macam mana Hindun tadi melepaskan geramnya. Dia belah dada Hamzah ni tadi. Dia cabut hatinya, dia gigit hati ni. Geram bagi puas hati. Nabi kata, cuba cerita macam mana kamu boleh bunuh Hamzah, sedangkan Hamzah ni pakai baju besi, seorang yang cukup orang kata orang tahu selok-belok peperangan. Wahsy kata, aku intai dia daripada awal peperangan ni, aku tak cari orang lain, aku duduk belakang dia saja. Sehinggalah dia terleka sesaat, ketika itulah aku panahkan lembingku itu tepat kena padanya dan dia mati tersungkur. Nabi kata, cukup dengan kau cerita lagi. Jangan kau cerita lagi dah, aku dah tak sanggup dengar. Nabi kata, selepas ni jangan jumpa aku lagi. Orang-orang orientalis mentafsirkan bahawa Nabi ini pendendam. Salah tuan-tuan dan puan-puan. Nabi ini Allah puji, innaka la'ala khuluqin azim, budi pekerti kau tinggi. Nabi tak berdendam. Tapi Nabi kata jangan jumpa Wahsy. Bukan apa, bila Nabi nampak muka Wahsy, Nabi teringat kepada bagaimana tragisnya kematian Hamzah itu. Nabi sayu. Nabi tak boleh ingat. Itu yang Nabi merasa sedih tengok Wahsy, teringat ke. Sampai Nabi, tapi Nabi bukan berdendam dengan Wahsy. Hatta bila Hindun masuk Islam pun Nabi tak berdendam. Nabi cuma kata, hai Hindun, kau gigit hati Hamzah. Kalau kau telan lah, api neraka tak akan sambar engkau. Sebab kau telan api, tapi kau tak telan. Dia gigit, dia ludah balik. Kalau kau telan lah hati Hamzah ni tadi, nescaya api neraka tak akan bakar kamu kerana kamu telah menyendai satu daripada juzuk bahagian badan ataupun kita kata organ daripada orang yang mati syahid.
Tapi Wahsy bila dengar macam tu, Wahsy kata macam mana aku dah buat jahat. Nabi sebut macam tadi lah, carilah benda baik buat nak hapuskan benda jahat. Maka Wahsy simpan dalam hati dia, aku akan tebus balik dosa aku ni dengan cara macam mana? Dengan cara, maka Wahsy telah membunuh Musailamah Al-Kazzab. Dia cari jalan untuk membunuh Nabi palsu, iaitulah Musailamah yang mengaku diri dia sebagai Nabi. Wahsy lah orang yang membunuh. Maka 1 balik 1 jadi kosong. Maknanya 1 jahat, 1 baik, maka 0 baliklah, kosong-kosong. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang budi pekerti yang baik, mari kita cuba kaitkan dengan budi pekerti anak-anak kita pada hari ini, ya. Budi pekerti anak ni dilatih, benda ni tak jadi sendiri. Budi pekerti macam saya katakan tadi, benda yang tabiat. Maka kita tengok bagaimana, saya nak ambil satu contoh, Zakaria latih anaknya Yahya. Zakaria dapat anak ni waktu tua. Biasalah ya, orang kalau dapat anak tua, nenek dengan cucu tu dia sayang lebih. Cucu buat apa pun tak marah. Dengan mak ni dulu, rotan pakai kayu api, dengan cucu lemah. Allah bagi contoh Nabi Zakaria, orang tua dapat anak. Nabi Zakaria ni punya sayang dengan anak dia, Nabi Yahya. Dia tak takut nak cerita pasal neraka langsung. Takut Nabi Yahya ni takut. Sebab Yahya ni orang yang cukup bertakwa. Suatu hari, Nabi Yahya ni sembunyi pergi dengar Nabi Zakaria mengajar. Nabi Zakaria cerita tentang neraka Ghadban dengan Sakran. Dengar cerita neraka, Yahya ni lari takut. Macam itulah kena didik anak-anak kita ini pekertinya. Pertamanya, tahu takut kepada dosa, tahu takut kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajak Rasulnya ini melatih Ali ketika umur 10 tahun, telah mula untuk dilatih dengan akhlak-akhlak yang baik. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada anak kecil, akhlak yang tak baik mesti dididik, dilentur daripada kecil. Jangan kita sebut tak apalah, dia kecil lagi, bukan tahu apa, ya. Pergi ke rumah orang, pecah habis barang orang. Allah kan faham apa budak-budak. Budak-budak lah kita kena didik. Nabi didik kanak-kanak daripada kecil. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak mendidik kepada akhlak yang baik, nak jadikan ia sebagai satu tabiat, maka dia harus bermula, bak kata pepatah kita ini, melentur buluh biar daripada rebungnya. InsyaAllah semoga dengan penerangan ini jelas tentang budi pekerti yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك